Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Tengah Lapar. Alhamdulillah hari ini kita kembali untuk episod yang ke-22 bersamaan 22 Ramadan lah. Dan kita masih bersama dengan Ustaz Zulhamad dan juga sahabat saya yang rajin berzikir, pergi masjid membawa makanan sendiri berbuka. Alhamdulillah bersama Fikri Ibrahim. Kalau boleh panggil saya Al-Fadil. Terima kasih ingatkan. Baik, dan seperti biasa untuk Borak Tengah Lapar, setiap hari banyak persoalan yang kita bincangkan dan mana persoalan itu dikirimkan melalui email oleh pendengar-pendengar kita. Dan untuk hari ini, nak tahu apa pula topiknya, kita persilakanlah Fikri untuk membaca email yang telah pun diterima tu. Email. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Ustaz, kalau saya salah betulkan. Zakat ni ada dua kan? Zakat mal, zakat fitrah. Betul. So soalan yang saya akan ajukan ni berkaitan dengan zakat fitrah. Fitrah. Daripada Najla Skudai. Najla. Single kau awak? Sempat lagi. Bapa saya seorang imam di masjid. Bila bulan imam. puasa, dia jadi tuk amil mengutip zakat fitrah. Sebagai anak perempuan dan yang sulung dalam keluarga, adakah satu hari nanti saya boleh menjadi amil memungut zakat fitrah? Saya sukalah kerja tu. Girls power, born pink. Hashtag kutip, jangan tak kutip. Hashtag saya nak amil. Hashtag zakat fitrah. Hashtag borak tengah lapar. Banyak hashtag dia. Dia nak kutip Dia duit punya, dia punya intention tu bagus. Niat nak bagus. Jadi, dia punya niat tu nak jadi amil tu. Tapi setakat ni, kita tak ada lagi perkataan amilah. Pasal perempuan kan amilah kan. Dia amil ni khusus untuk lelaki saja. Maksudnya perempuan tidak. Boleh. Boleh. Kalau negara tu semua perempuan. Tu imam pun boleh perempuan, khutbah pun boleh perempuan kalau dia sembahyang Jumaat lah. Tapi kalau mana ada negara tu semua perempuan. So dengan kata lain, bahawa amil tu untuk lelaki. Satu, kemudian pasal dia kena jumpa ramai orang, perempuan tak digalak macam tu. Itulah imam. Fikri pergi tempat Najla tadi kan. Jadi amil lain kan. Amil lain. Soalan dia pun tadi, single lagi ke? Itu baca email tu, dah jumpa lagi. Try. Awak macam api-api kan saya ni tuan. Jadi cukup dengan ayah jalan Najla. Cukup. Mudah-mudahan doakan ayah sihat. Lagi pun ayah tu imam. Anak tu imam okey tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kenapa dia sebut born to pink? Dia nampak baju saya. Dia boleh baca. Boleh baca. Nah, jadi Ustaz, Ramadan ni sangat signifikan Ustaz dengan kewajipan menunaikan zakat. Mungkin Ustaz boleh orang kata jelaskan pengertian sebenarnya zakat fitrah ni Ustaz. Dia zakat pertama tadi Fikri dah sebut. Zakat ada dua, satu zakat mal, satu zakat badan kan, satu zakat fitrah. Zakat ni kalau ikutkan dia ada istilah tau. Istilah dia sudut makna bahasa dia bersih. Bersihan harta. Bersih. Dari sudut istilah dia, mana dari sudut syarak dia ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu dengan kadar tertentu kepada orang tertentu. Maksudnya kan kita keluarkan sebahagian daripada harta kita untuk bagi pada orang-orang tertentu. Dia ada 8 orang-orang yang layak menerima zakat. Maksudlah fakir, miskin, fisabilillah dan sebagainya. Maksudnya dalam harta kita itu ada harta orang lain. So jangan kita kedekut lah. Kan maksudnya kita dapat setahun, katakan setahun kita dapat kita hidup setahun, Allah Taala bagi oksigen free, bagi penghilatannya free, bagi kita pendengaran free. Tapi kita tak boleh ke keluar zakat fitrah? Ada setengah-setengah negeri RM7. Ikut kadar gantam beras itu kan. Ada RM6.5. Itu pun kita kira ke? Untuk orang lain, bukan untuk kita. Untuk orang lain, mana dalam kita, kalau kita tak keluarkan, maknanya ada, kita tak bersihkan harta kita itu. Kita tak bersihkan apa yang kita Allah Taala bagi kita free, nyawa free, kan kehidupan kita boleh berumah tangga free kan. Bagilah kepada orang yang memerlukan. Pasal kalau kita senang, ada orang lain lagi susah. Kalau kita kadang-kadang susah, ada lagi orang lain lagi lebih susah daripada itu. Orang yang fakir dan miskin, yang nak makan pun tak boleh. Kalau kita tengok dekat bandar-bandar besar kan, orang berbagi setiap hari Jumaat, minta duit zakat kan, kita ya Allah, hai, mana kita rasa kita susah kan, orang lain ada lagi susah daripada kita. So keluarkanlah. Itu maksudnya zakat itu tadi membersihkan, menyucikan harta kita tu. Saya tambah satu soalan lagi. Silakan Fikri. Boleh ya Fadil. Silakan Fikri. Ustaz, bila cakap tentang pembayaran zakat, ada satu situasi yang jadi, contoh bapa bercerai dengan mak
Kan? Kadang-kadang anak tu confuse, anak sulung tu confuse, tolong bayarkan untuk adik-adik. Lepas tu bapak cakap, dah bayar ke? Abah pun dah bayar. Macam mana tu 2 kali bayar zakat tu? Tak apa, lagi banyak bayar pun tak apa sebenarnya. Cuma jangan tak bayar. The issue dia, kalau anak-anak tu dalam tempoh tertentu, umur 21 tahun, dia dah ada kerja sendiri, tak payah bayar zakat untuk dia. Tapi kalau masih dalam kawalan bapak tadi, walaupun dia bercerai, tetapi masih lagi tanggungan bapak. Jadi bapak-bapak tolong ingat yang bercerai ni lah kan. Jangan abaikan untuk bayar zakat untuk anak-anak. Jangan kata bekas isteri, mentang-mentang anak tu dengan bekas isteri kan. Dia lah bayar. Kenapa pula aku nak bayar? Tak boleh macam tu. Jadi kita kena pastikan tanggungjawab kita tu. Tidak kita berdosa. Tapi boleh ke sebagai contoh? Minta maaf Wan Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan Fikri. Ustaz ayah saya. Ustaz dah bayarkan dah untuk mak Ustaz apa semua kan. Tapi saya juga nak bayar untuk nenek kita, boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Lebih tak apa, jangan kurang. Jangan kurang. Jangan tak bayar. Kita pelebihkanlah. Sebab tu dalam, mungkin ini tajuk lain kot. Dalam bab tentu, dia ikut beras yang kita makan. Beras yang kita makan. Basmati. Basmati, apa lagi beras. Yang Pulut paling siap. mahal tu. Baik. Beras-beras yang kita makan tu kan. Ikut kadar beras itu. Baik, itu dia kita sikit mukadimah untuk topik kita hari ini, iaitu mengenai zakat fitrah, dan kejap lagi ada banyak lagi yang Fikri nak tanya. Jadi kita berehat seketika, kita tenang aliu kejap. Kejap lagi kita kembali pastinya menerusi Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Kembali kita dalam Borak Tengah Lapar bersama saya Fikri Ibrahim dan tetamu kita Ustaz Zul dan tetamu saya juga tuan rumah Azwan. Saya tahu baju saya warna pink hari ini. Okey, apa, terima kasih untuk bersama kita waktu ini, dan juga anda boleh dengarkan sepanjang Ramadan ini setiap petang Borak Tengah Lapar pada pukul 4.30 petang, dan juga ulangannya di radio nombor 1 orang KL FM Rentak Interaktif Kota waktu sahur pada pukul 5.30 pagi, dan juga anda boleh saksikan kami bertiga secara visual di Facebook pula, di YouTube KLFM Official. Okey, dan kita masih lagi berbicara mengenai zakat fitrah ni, Fikri. Betul. Saya ke? Awak kan banyak persoalan. Jadi saya berikan kepada awak. Terima kasih bagi ruang untuk episod kali ini saya bertanyakan Ustaz. Ya. Ustaz, apakah syarat seseorang itu diwajibkan membayar zakat? Dia ada syarat-syarat ni, dia ada banyak. Syarat wajib, syarat sah. Kan? Syarat sunat. Ada ke syarat sunat? Tak ada. Dia syarat wajib dengan syarat sah je. Yang diwajibkan pertamanya ialah orang ini ialah orang yang Islam lah. Orang bukan Islam tak payah lah. Orang kena bayar zakat. Yang pasal tu nanti kena lempang. Kan? Kena faham tu. Satu orang Islam. Orang Islam. Okay. Yang keduanya ialah anak ataupun bayi yang lahir di penghujung 30 Ramadan dan dia hidup pada 1 Syawal. Dia lahir 30 Ramadan tu, 30 Ramadan tengah hari. Dia lahir. Kemudian 1 Syawal tu dia lahir. Dia tak meninggal lah anak tu. Dia hidup pada 1 Syawal. Mak atau bapa dia kena wajibkan bayar zakat untuk dia. Ataupun orang yang meninggal pada 1 Syawal. Ataupun malam tu selepas terbenam matahari dia meninggal. Esok tu kena bayar zakat juga untuk dia? Dia tak bayar lah. Orang lain bayar. Kan dia bangun kita lari. Kan? Itu antara orang-orang yang diwajibkan. Mana kita faham betul-betul. Kadang bila dekat hospital kita kelang kabut apa gitu kan. Kita tak tahu ni kena bayar zakat tak bayar zakat. Kalau dia lahir 30 Ramadan dan malam tu bayi berkenaan hidup, mana ayah dia kena bayar zakat untuk dia. Begitu kan yang mati tadi. So orang-orang begini yang diwajibkan, dikenakan zakat tadi. Macam kalau syarat-syarat wajib lain, Islam dia mukallaf. Mukallaf ni maksudnya dia boleh membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang tak baik. Waras lah. Betul. Kemudian termasuk yang tadi tu, yang hidup, yang meninggal tadi tu. Itu. Jadi Ustaz, yang bila lahir pada 30 Ramadan Ustaz, yelah macam Ustaz cakap dah sibuk-sibuk dekat hospital tu, tak tahu, macam terlupa pasal zakat anak ni, macam mana Ustaz jika dia terlupa untuk bayar? Adakah dia kena bayar double kemudian ke, ataupun dia kena denda ke, macam mana Ustaz? Sebab tak tahu kan. Islam ni pemurah. Betul. Bagus soalan tu. Ada tak tahu aku kena bayar double ke? Kena kodok ni bayar double ke kan? Dia tak payah bayar double. Sebab tak tahu. Cuma kan? dia termasuk dalam pembayaran, dia lupa bayar esoknya, dia termasuk dalam pembayaran yang dituntut, wajib bayar dah. Kalau malam tu waktu makruh.
Jadi kalau esok dia baru nak bayar, itu waktu sunat tak apa. Selepas maya raya. Ataupun dah 2-3 bulan Ustaz baru tahu benda ni. 2-3 bulan. 2-3 bulan. Itu bukan baru tahu, itu buat tak tahu. Itu dia buat tak tahu. Sepatutnya pun dia kena wajib, kena bayar. Kena bayar. Dia termasuk dalam waktu-waktu yang... Macam mana dia nak selesaikan tu? Betul. Dia kena pergi jumpa amil lah. Dia boleh bayar. Itu saya tertunggak. Dia tak tahu. Tu kalau Islam kan, kalau tak tahu ataupun terlupa ataupun pengsan ataupun kan dia pengsan kata 2 bulan kan, pengsan 2 bulan tak boleh. Mana tahu sakit kan. Dia tak bayar. Jadi dia kata dia pengsan dekat hospital apa ke, amil tanya berapa hari? 40 hari katakan dia pengsan. Jadi dia boleh bayar kemudian. Dia ada masyarakat, ada perkara-perkara yang dibenarkan dalam Islam. Kalau dia sengaja, dia kena bayar segera tapi tak berganda. Tak ada interest. Tak ada interest, alhamdulillah. Tapi kalau dia kata oleh kerana saya terlewat, maka saya nak bayar 50 kali ganda, boleh tak Ustaz? Silakanlah. Tapi yang bayar tu satu je, yang lebih tu sedekah lah. Maksudnya selepas ni kalau terlepas membayar zakat masih boleh bayar. Masih boleh bayar. Tadi saya tanya Ustaz tentang orang yang wajib bayar zakat. Sekarang saya nak tanya Ustaz, orang golongan yang tak wajib membayar zakat. Tak wajib. Betul. Ataupun dikecualikan ni Ustaz. Satu bukan Islam. Yang kedua, dia dalam golongan fakir dan miskin. Golongan fakir dan miskin kita kena tahu macam mana. Fakir dan miskin ini, dia miskin tu okey lagi. Fakir, miskin. Miskin ni kadang-kadang boleh makan lagi. Fakir nak makan minta dengan orang. Kalau orang tak bagi ataupun pihak Majlis Agama Islam ke PPZ ke tak bagi, dia tak boleh makan. Tak boleh makan bukan maksud makanan itu. Tak bagi duit, dia tak boleh makan. Itu pihak fakir, dia tak perlu bayar zakat. Kita kena bagi zakat kat dia. Betul. Kemudian yang belum akil balik lah. Itu peringkat mak ayah dia, apa nama ni, itu zakat pendapatan. Tapi zakat fitrah kena bayar, dia bukan sendiri keluar. Tapi mak ayah dia yang bayar. Itu. Tapi fakir dengan miskin, orang yang fisabilillah, kan, kita kena bagi zakat kepada dia. Sebab tu zakat tadi, di awal tadi kita bincang bahawa zakat ini ialah pembersihan pada harta kita. Kalau nak harta kita bersih, jangan takut. Tak akan muflis orang yang sentiasa berzakat. Begitu juga dengan bersedekah. Kalau dia bersedekah 2-3 kali ganda lagi Allah Taala akan bagi. Tapi sebelum bersedekah, make sure berzakat dulu, betul Ustaz? Zakat dulu. Zakat ini bersedekah banyak, zakat tak bayar. Tak boleh juga. Sebab zakat tu ada dalam hukum Islam. Sedekah tu adalah sunat. Yang ni wajib. Hak wajib tu kita tunaikan. Hak apa nama ni, sunat kita buat satu persatu. Nak bulan Ramadan ini. Wan, boleh saya satu soalan lagi? Saya nak silakan Fikri. Tajuk ni saya betul banyak awak soalan. Pandai, bila kad naik dah tu ada soalan. Awak pandai. Ustaz, kenapa setiap negeri kadar bayaran zakat fitrah dia berlainan? Okey. Dia kadar bayaran zakat fitrah itu berdasarkan beras yang kita makan. Beras yang kita makan. Ada negeri, contoh di sebelah utara, dia beras murah sikit. Pasal apa? Dia perkara buat benang. Sana ada benang. Benang tu buat benang, macam di Perlis ke, di Penang ke, di Kedah ke, dia buat benang. Kemungkinan oleh kerana penawaran banyak, ini kaedah ekonomi. Bila penawaran banyak, dia apa namanya, permintaan jadi murah sikit. Supply and demand Kalau di Kuala Lumpur, mana ada orang tanam padi? Betul. Mungkin beras dia mahal sikit. Ataupun duduk di Kedah tapi makan beras basmati yang mahal. Beras basmati sampai berapa, RM100 sekilo. Jadi dia disarankan supaya membayar zakat tu mengikut kaedah harga beras negeri itu berkenaan. Berbeza-beza kan. Kalau kita di Kuala Lumpur ni RM7 katakan. Mungkin di negeri lain ada yang RM5. Ada yang RM4.50. Kos logistik lagi nak menghantar begitu gini. Itu jawapan kepada. Jadi itulah sebab kenapa setiap negeri berbeza. Awak ada soalan lagi ke Fikri? Tak. Saya dah faham. Awak cakap kalau ada saya cakap awak simpan dulu. Sebab apa? Sebab kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita kembali bersama dalam Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Alhamdulillah, kembali bersama kami dalam program Borak Tengah Lapar dan kita bersama dengan Fikri Ibrahim dan juga Azwan, tuan rumah kita. Yang memang tengah lapar. Memang tengah lapar ni Ustaz. Ya. Tengah lapar ni Ustaz. Tak sahur ke? Tadi bangun lewat. Tapi tak apa. Puasa Fikri tak sahur? puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mengamalkan wirid.
Oh, Dan yang lepas wirid tu saja. ikuti dengan wirid lah. Jadi Fikri, awak ada bawa bekal untuk berbuka kejap lagi? Untuk kita berbuka bersama? Bekalan Bekalan akhirat berbuka? saya wirid. Ah. Bekalan ada untuk Ustaz. Saya ada bawa ni kurma tu. Alhamdulillah. Saya tak payah sebut sebab dia tak sponsor kan. Anak yang soleh. Baik, Babon, kita masih berbicara mengenai topik kita hari ini dalam Borak Tengah Lapar, iaitu mengenai zakat fitrah. Jadi Ustaz, tadi Ustaz ada sebut yang zakat ni membersihkan harta Ustaz. Jadi jika Ustaz kita tak bayar zakat ni, adakah dia boleh mampu buat macam rezeki kita tersekat ke? Duit tak cukup ke ataupun macam mana Ustaz? Kesannya tu Ustaz. Ya, itu kerja Allah Taala lah kan. Tetapi apa yang Allah Taala suruh kepada kita ialah kita tunaikan apa yang Allah Taala sarankan kepada kita. Ya, Ustaz. Sementara zakat ini ada dalam rukun Islam. Mana 5 rukun ni kita kena pegang betul. Kenapa tak nak bayar zakat? Terutama zakat fitrah. Bukannya zakat pendapatan, bukannya zakat haiwan ataupun zakat ternakan kan. Zakat fitrah hanya RM7 saja, yang paling tinggi zakat ni. RM7 ini kalau kita beli Allah, pembelanjaan harian kita pun makan masa makan banyak apa dalam 70-80 sampai RM100 kan. So kita keluarkan zakat. Kalau kita tak keluar, kemungkinan ada tadi rezeki kita Tersekat ke ya? tersekat tu bukan sebab kita tak tunaikan hak Allah. Kita tak tunaikan, kita berhutang dengan Allah Taala. Berhutang tu bukan sebab tak sengaja, tapi kita sengajakan. Kita tak nak bayar zakat sebab kita katakan kita tak ada duit, walhal kita duk beli benda-benda lain, okey je duk beli, pergi shopping dalam online dan sebagainya kita boleh beli. Tapi kita tak bayar zakat, kemungkinan ada faktor itu yang biarkan Allah Taala akan lambatkan rezeki kita, akan kurangkan rezeki. Bukan rezeki ini bukan pendapatan hasil keuangan saja, kesihatan. Kadang-kadang akal fikiran. Allah. Kita tak boleh nak berfikir serabut bangun belah pagi apa awak aku duk serabut sangat ni apa ni, tak boleh, jiwa tak tenang. No? Kalau jiwa tak tenang ni buat apa pun tak jadi. Nak berlakon pun tak jadi. Betul. Betul, nak jadi tak ada. Macam saya nak ceramah tak boleh, jiwa tak tenang. Jiwa tak tenang. Ketenangan itu sebenarnya adalah hasil kita hablum minallah. Hablum, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Jadi hubungan kedua-dua ni terutamanya menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan hak manusia. Hak manusia maksudnya kita ada isteri, tunaikan hak isteri, ada anak, tunaikan hak anak, tunaikan hak masyarakat. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, dan pastikan zakat tu kita bayar. Terutama zakat fitrah ini ya. Alhamdulillah. Yalah Ustaz, kan RM7 je Ustaz Air kopi RM16 hari-hari. Bayar. Time zakat. Selamba je beli. Berbaris lama tak ada hal. Betul Ustaz. Itu dia orang kita. Segelintir. Bukan semua. Kita nasihat untuk diri kita juga. Betul. Tapi bila setiap kali saya pandang Ustaz, saya rasa Ustaz macam rockstar. Itu dia. Baju. Saya sebenarnya terpengaruh dengan Fikri. Pasal nak one pinky. Pinky pula. Tapi sebenarnya Korea Ustaz. Korea. Pergi Korea boleh. Ustaz, berbalik kita dekat zakat tadi. Sebenarnya ada orang, kita dah masuk bulan Ramadan terus boleh menunaikan zakat, betul tak? Boleh. Hari pertama tu dah boleh menunaikan zakat. Tetapi ada orang rasa tak ada feel. Dia nak lagi lambat ataupun pagi raya tu sebenarnya kan. Betul. Soalannya kat sini, waktu manakah yang paling sesuai, yang paling baik untuk kita menunaikan zakat? Yang paling afdal ialah sebelum sembahyang raya. Sebelum semalam. Jadi betul lah. Kalau misalnya kata ada orang nak cari feel berkenaan kan. Yes. Dia hari pertama sampai hari 30 tak mau lagi. Aku nak besok lah jumpa Amel kan. Paling afdal ialah sebelum solat. Ataupun sebelum sembahyang raya lah. Yang daripada 1 hingga 30 Ramadan itu waktu sunat. Nak bayar bila-bila masa saja. Macam ada setengah orang dia ambil dia play safe kan, masuk 1 Ramadan bayar terus. Takut lupa. Betul. Malulah pergi syuting sana sini. Wirid juga. Job banyak. Kan. Jadi job banyak betul. Waktu yang malam boleh juga kan. Tapi waktu yang afdal. Pasal Fikri tanya afdal tadi, afdal ialah sebelum solat. Sebelum solat Aidilfitri. Kalau kita online pun tak ada masalah Ustaz Boleh. Tak ada Online masalah. tak ada masalah. Sama juga pahalanya Ustaz Sama pahala. Cuma kalau nak feel tadi, pergilah salah. Yang belum kahwin bolehlah feel lain kan. Alhamdulillah. Salam dengan Tok Imam. Alhamdulillah. Jadi saya nak terpaksa mengenjatkan waktu untuk bayar zakat lah. Cari yang afdal saja tadi. Afdal. Baik apa Ustaz? Jangan lupa Wan. Itu dia kena buat alam. Cantik. Apa pun terima kasih Ustaz untuk perkongsian mengenai zakat fitrah hari ini, juga Fikri yang banyak persoalan. Alhamdulillah ya. InsyaAllah esok kami akan kembali lagi bersama dengan Ustaz dan juga Fikri Ibrahim, pasti yang menerusi Borak Tengah Lapar di waktu yang sama. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok dalam Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.